أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengurusi surau timbalan pengurusi saf pengurusan jawatankuasa surau Ad-Diniyah. Seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sidang jemaah sekalian, kita sambung pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin. Dia merupakan kitab ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Sementara kitab Mau'izatul Mu'minin yang ditulis oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Jadi ini ringkasan dia, Mau'izatul Mu'minin yang diringkaskan oleh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Kita masuk bab baru, bab bahaya pangkat dan ar-riya, muka surat 219. Juzuk yang kedua, muka surat 219. Okey, jumpa aja. Dah, okey. Tajuk baru, bab baru. Sebelum ni kita menyentuh bab bencana ataupun keburukan sifat bakhil dan cinta kepada harta benda. Ni bab baru, pangkat dan ar-riya. Ar-riya ini di antara perkara yang menyebabkan seseorang tersebut tidak mendapat pahala daripada amalannya. Itu ar-riya. Pangkat itu dia mengejar dunia, sama seperti yang sebelum ni, iaitulah harta benda dunia. Jadi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini di dalam amal ibadat dan melakukan sesuatu benda semuanya mesti ataupun wajib lillahi taala. Bukan nak cari kemasyhuran, bukan nak cari nama, bukan nak cari pujian, ataupun bukan supaya tidak dikeji, tetapi amalan segala yang dilakukan oleh kita mesti lillahi ta'ala. Itu namanya keikhlasan. Keikhlasan, tulus semata-mata Allah Ta'ala. Mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Dengan arti bila ada tujuan itu mukhlishina lahuddin, di dalam hati dia mukhlishina lahuddin lillahi ta'ala,
barulah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti apa yang kita lakukan ialah untuk kehidupan kita di negeri akhirat. Baru betul ia perjalanan seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun apa yang dia perolehi daripada amalan dia yang lillahi ta'ala, dia perolehi di atas dunia pangkat, nama, kemasyhuran, itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Dia beramal lillahi ta'ala, tetapi di atas dunia lagi Allah dah beri kemasyhuran kepada dia. Allah beri pangkat, Allah beri jawatan, Allah beri gelaran, Allah beri harta benda, tetapi itu bukan tujuannya. Tujuannya lillahi ta'ala. Jadi apa yang dia dapat daripada habuan dunia adalah nikmat Allah Ta'ala. Begitulah kehidupan para nabi dan para rasul, para ulama-ulama, para ulama yang soleh-soleh, para salafus soleh. Mereka beramal lillahi ta'ala, tetapi di atas dunia mereka mendapat kemasyhuran, namanya dipuja-puja, disebut, dipuji. Nikmat Allah Ta'ala. Ya, tidak ada yang lebih popular di atas dunia ini melainkan para nabi dan para rasul. Dan mereka bukan cari itu, mereka cari Allah Ta'ala. Jadi bila mendapat kemasyhuran, nikmat. Begitu juga ulama-ulama, sebagai contoh para imam mazhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, rahimahumullahu ta'ala. Mereka ini masyhur, namanya disebut-sebut, namanya seantero dunia. Maknanya orang mengenalinya, dikenal oleh manusia yang ramai, tidak menjadi kesalahan. Ya, tidak menjadi kesalahan. Pasal apa? Bukan itu yang mereka cari. Mereka melakukan lillahi ta'ala. Jadi itu. Jadi apa yang mereka perolehi di atas dunia merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat amal ibadat lillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, hari kiamat kan. Naj'aluha, kami jadikannya, kami peruntukkannya, lilladzina, bagi mereka, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi mereka yang beramal tidak bertujuan untuk mencari kelebihan, pengaruh, pangkat, nama di atas muka bumi ini, dan mereka ini tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maknanya mereka buat lillahi ta'ala, lalu Allah beri akhirat. Pasal apa? Itu yang mereka kejar. Mereka kejar kehidupan di negeri akhirat, lalu Allah beri. Jadi tajuk kitanya bab pangkat dan riak. Cuba cari muka surat berapa tu? Apa? 539. Muka surat 539. Buku baru 539. Bahaya pangkat dan ar-riya'. Jadi ayat yang kita baca tadi, surah Al-Qasas, menunjukkan bahawa negeri akhirat ia diperuntukkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang mencari akhirat. Dengan arti mereka yang cari dunia, dia tak dapat akhirat. Atas dunia pun belum tentu dia dapat. Belum tentu dia dapat. Jadi bila kita cari akhirat, confirm ia akan diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah
Ya, dalam surah Hud ayat 15 hingga 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia, dia cari, dia hendak kehidupan dunia dan perhiasannya, perhiasan di atas dunia. Jadi di antara makna kehidupan dunia, dia cari nama, cari populariti, dia cari harta benda, cari pangkat, cari jawatan, cari puji dan puja manusia. Itu maksud cari dunia dan perhiasan di atas dunia. Di antara maksudnya, maka kami akan berikan kepadanya apa yang dia cari. Maksud beri di sini, bila di dalam pencarian dia cukup syarat-syarat dia. Cukup syarat-syarat dia. Kalau dia cari dunia tanpa cukup syarat, tak dapatlah. Bila cukup syarat-syarat hukum hakan dunia, dia dapat. Dia nak cari apa? Nak cari harta benda, dia pun ikut syarat-syarat nak dapatkan harta benda. Dia berusaha, dia bekerja, dia rajin, dia mengerahkan tenaga dia untuk kumpul harta benda, kemudian cukup syarat-syarat dia, hukum hakam atas dunia, dia dapat. Dia dapat. Pasal apa? Cukup syarat-syarat dia. Seperti orang nak bawa kereta, dia nak pandu kereta. Supaya kereta itu bergerak, kena cukup syarat-syarat dia. Bukan naik atas kereta, dia pun niat nak bergerak, tak bergerak kereta. Ada syarat dia. Kereta tersebut kena ada minyak, enjin dia tidak rosak, steering dia boleh kona, kemudian tayar dia boleh berjalan. Cukup syarat-syarat dia. Kemudian kunci dia ada, dia kena pulah kok mana tu, ataupun kalau dia pakai jenis apa, jenis remote dan sebagainya, bergerak syarat dia lagi. Untuk bergerak dia kena tekan minyak, dia kena masuk gear, ataupun kalau auto, dia kena letak pada D, drive, baru berjalan. Itu syarat-syarat untuk kereta bergerak. Jadi atas dunia, untuk dia dapat habuan atas dunia, kena ikut syarat-syarat dia. Dengan arti bila ikut syarat-syarat dia, Allah beri. Allah beri padanya. Kerana itu yang dia cari. Kemudian dan mereka tidak kurang sedikit pun, dengan arti bila cukup syarat-syaratnya di atas dunia. Dia belajar di sekolah mana, di universiti mana, dia nak cari menjadi pelajar terbaik. Itu saja, bukan lillahi ta'ala. Ataupun nak cari nama, bila dah jadi pelajar terbaik, dapat first class dan sebagainya, dia dapat kerja. Bukan mudah, kena ikut syarat-syarat atas dunia. Dia kena rajin, dia kena ulang kaji, dia kena buat segala assignment yang guru dia bagi. Kemudian dia kena bersungguh-sungguh berjaga malam, belajar, mengulang kaji, baca, buat kajian, buat research. Baru dia dapat apabila cukup syarat-syaratnya. Bahkan disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian bila dah grad umpamanya, dia minta kerja, pilih kerja yang bagus, dia berjaya di dalam interview, berjaya, baru dapat kerja. Allah beri. Pasal apa? Dia cukup syarat-syaratnya dan itu yang dia cari. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang tadi yang dia kejar dunia dan Allah beri, mereka ini di akhirat tak ada habuan apa-apa, kecuali ya naudzubillahi min dzalik, dihumbankan ke dalam neraka. Dihumbankan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan kelak pada hari itu gugurlah apa yang mereka kerjakan di atas dunia, dan terbatallah apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka buat itu adalah batil, benda yang tidak benar.
Walaupun nampak zahirnya bagus. Belajar ilmu ini merupakan satu ibadat. Dia hafal Quran satu ibadat. Tapi dia hafal Quran supaya orang puji, oh dia ni hafiz. Suaranya merdu, suaranya mendayu-dayu, dengar tu boleh cair. Dia cari itu. Lalu dia dapat di atas dunia. Pasal apa? Kesungguhan dia. Tetapi di akhirat semua tu batil semua. Allah tak beri balasan yang sepatutnya dia dapat. Sepatutnya dengan arti kalau dia ada lillahi ta'ala, dia akan mendapat habuan yang besar di sisi Allah. Orang lain hafal Quran lillahi ta'ala, di akhirat Allah beri besar pahala. Darjatnya diangkat sebagaimana dia membaca setiap ayat Al-Quran. Bacalah, kemudian naiklah makam kamu, darjat kamu. Jadi orang yang baca Quran ini, darjat dia, makam dia baca banyak mana. Lagi banyak dia baca Al-Quran, makamnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia ni, dia beribadah, dia mengajar, dia belajar, dia baca Quran, dia berzikir, dia apa itu. Tidak ada lillahi Ta'ala, kehidupan dia di akhirat, zero, batil. Batil ni lawan dia, al-haqq, benar. Jadi kehidupan dia palsu, tidak mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia cari dunia. Di antara makna menginginkan kehidupan dunia seperti menginginkan kemasyhuran, pangkat, supaya diangkat kedudukannya. Kerana semua itu adalah kesedapan dunia, nikmat dunia. Nikmat dunia. Mana ada orang tak suka apabila dia dipuji oleh siapa-siapa, apabila dia diangkat kedudukannya di mata manusia, apabila dia diberi pangkat, diberi jawatan. Mana ada orang tak suka? Maknanya boleh kata semua orang suka. Pasal apa? Suatu kelazatan, suatu kesedapan, suatu nikmat di atas dunia. Kita dapat benda itu, tak salah. Yang salahnya kita duk kejar benda tu. Yang kita buat ni lillahi ta'ala. Kemudian Allah beri kedudukan di atas dunia. Allah beri kemasyhuran. Allah beri harta benda. Tidak salah. Yang salahnya kita beramal, itu tujuannya, ya, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat al-Imam At-Tabrani dan al-Imam Al-Baihaqi, hasbu mri'in minasyarr an yushiran nasu ilaihi bil asabi'i fi dinihi wa dunyah illa man asamahu Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya cukuplah dikira sebagai suatu keburukan terhadap seseorang hamba apabila manusia menunjukkan jari-jari kepadanya. Apa makna dia? Orang duk puji dia, orang duk angkat dia, orang duk puja dia. Itu merupakan satu keburukan. Makna keburukan apabila dia sudah rasa seronok. Dia rasa seronok orang duk puji, orang duk puja, orang duk beri pangkat kepada dia, jawatan. Dia rasa seronok dan dia cari itu. Jadi itu merupakan satu keburukan. Dan juga dengan makna seseorang tersebut dibimbangi boleh terpedaya dengan pujian manusia. Mula-mula bagus amalan dia, tapi bila orang dah angkat, hatinya dah mula goyah, mula terusik hati dia. Seronok juga orang duk puji, orang duk sebut nama-nama, seronok juga. Akhirnya dia pun cair, hanyut. Tu mana permulaan kepada kemusnahan dia, ya.
Jadi bagi manusia ini bila sampai kepada peringkat itu, banyakkan berdoa kepada Allah. Supaya apa? Allah jaga hati dia. Walaupun orang puji, walaupun orang beri harta benda, walaupun diangkat pangkat, walaupun diangkat kedudukan, dia berdoa kepada Allah supaya Allah teguhkan hati dia, supaya tidak cair dengan pujian, tidak cair dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan gelaran. Pasal apa? Kadang-kadang gelaran ini, pangkat ini, harta benda ini boleh merosakkan niat seseorang hamba Allah Ta'ala. Niat lillahi ta'ala dah jadi hancur dah jadi tak ada dah. Lillahi ta'ala. Pasal apa? Dah hanyut dengan puji dan puja manusia. Jadi kena banyak berdoa. Doa supaya apa? Allah teguhkan hati dia. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Itu di antara doanya supaya Allah teguhkan hati. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati-hati kami di dalam agama-Mu dan juga di dalam taat kepada-Mu. Jadi banyak berdoa supaya apa? Allah jaga hati kita. Supaya tidak terpengaruh dengan puja manusia, kemasyhuran, harta benda dunia. Jadi benda itu boleh merosakkan manusia. Jadi hati kita tadi dijaga oleh Allah Subhanahu. Orang duk puji apa pun, harta benda banyak mana pun, hatinya lillahi ta'ala. Manusia menunjukkan kepadanya dengan jari-jari mereka, yakni diangkat sebagai pemimpin atau kepala kaum, baik dalam urusan keagamaan atau keduniaan, kecuali orang yang benar-benar dijaga oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa bentukmu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi ada golongan manusia walaupun dia melimpah ruah, ditawarkan apa, diangkat jawatan, diberi dipuja namanya, mendapat populariti seantero dunia, tetapi hatinya teguh lillahi ta'ala. Pasal apa? Allah jaga. Allah jaga. Jadi di antara doa yang boleh kita baca supaya Allah jaga hati kita, doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ataupun doa supaya kita dijauhkan dari penyakit ar-riya, yang dipanggil juga sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Asyirkul asghar, syirik kecil, tak nampak, tersembunyi, mana tak nampak, tapi ada. Kecil sangat benda tu, payah untuk mengelaknya. Ya, kita boleh baca sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta perlindungan kepadamu dari melakukan syirik kepadamu, syirik yang kami tahu, dan juga minta perlindungan kepadamu dari syirik yang kami tak sedar, kami tak tahu. Jadi syirik yang tak sedar itu ialah ar-riya. Jadi dua doa ni kena sentiasa baca. Doa pertama, teguhkan iman, teguhkan taat, teguh agama, supaya apa? Di antara besarnya niat tidak berubah lillahi ta'ala. Dan yang kedua, supaya diberi perlindungan oleh Allah dari penyakit ar-riya. Bila selamat ini, selamatlah kita atas dunia, beramal lillahi ta'ala sampai ke akhirat. Allah jaga sampai bila-bila, sampai ke mati lillahi ta'ala. Barulah mendapat habuan
di negeri akhirat. Kalau tidak, dunia semata-mata. Di akhirat batil. Di akhirat tak dapat apa. Pasal apa dia beramal bukan lillahi ta'ala, kerana nak cari benda yang lain. Lalu Allah pun zerokan pahalanya di negeri akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis al-Imam At-Tabrani, Rabbu asy'atha aghbara dhi timrain la ya'ubuhu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Banyak manusia yang kusut masai, maknanya dari segi penampilannya tidaklah bagus penampilannya. Rupa parasnya, penampilan luaran dia mungkin tidak bagus, berdebu, maknanya gambaran kepada golongan yang begini bentuknya. Serta berpakaian yang tidak terurus dan manusia tidak memandang pun kepadanya. Biasanya orang duk pandang ni penampilan dia handsome, pakaian dia pun mungkin ada branded tertentu, daripada ujung rambut sampai ujung kaki orang duk tengok. Ataupun orang duk pandang juga orang yang ada pangkat. Orang yang ada pangkat bergelar, orang panggil pun gelar dia. Pasal apa? Dihormati kedudukan. Tapi orang ni orang tak pandang pun. Dia hadir pun seperti tak hadir. Dia tak hadir sementara tak hadir. Golongan tadi. Tetapi Nabi kata, orang begini apabila dia bersumpah atas nama Allah, di antara maknanya bila dia berdoa, Allah akan makbulkan doa dia. Ada golongan begitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia ni amalan dia hebat. Dengan arti kalau dia zahirkan amalan dia, orang semua akan terduduk. Itu bahasa yang mudah. Tapi bukan tu yang dia cari. Dia cari lillahi ta'ala sehingga orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Tetapi sekali dia berdoa, sekali dia bersumpah, Allah akan makbulkan doa dia. Sebagai contoh yang mudah, kita duk dengar satu cerita yang popular, yang masyhur. Nama siapa tu? Uwais bin Amir Al-Qarni. Dikenali sebagai Uwais Al-Qarni. Tak ada siapa kenal dia. Hanya Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam duk sebut nama dia. Wahai sahabatku, lepas ni akan datang daripada negara Yaman, tempat dia nama Al-Qarn, tempat dia. Sebuah Yaman, negara Yaman kan jauh di sebelah selatan semenanjung tanah Arab. Tempat dia nama Al-Qarn. Dia ni nama Uwais bin Amir. Dia akan datang ke Madinah. Maknanya Uwais bin Amir Al-Qarni ni, tempat Al-Qarn itu, dia ni tabi'in. Walaupun dia sempat di zaman Nabi, tetapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Di antara syarat sahabat sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi Uwais bin Amir tak pernah berjumpa. Dia beriman sezaman dengan Nabi, jauh di sebelah selatan tanah Arab, semenanjung tanah Arab. Tapi tak pernah berjumpa. Lalu dia ni tabi'in. Dia akan datang ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila tiba masa dia akan datang. Dan dia ni hebat di sisi Allah. Wahai Umar, Nabi kata kepada Umar, wahai Umar, maknanya Umar, iaitulah Umar bin Al-Khattab. Wahai Umar, kalau kamu sempat berjumpa dengan dia, kamu pergilah jumpa dia dan kamu minta supaya dia ni berdoa keampunan untuk kamu. Bukan cala-cala manusia. Umar ni sahabat yang hebat. Dari segi rankingnya nombor 2 selepas Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang kedua. Dari segi keimanannya yang diletak ranking oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, nombor 2 dia selepas Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi kata, wahai Umar, kalau kamu boleh jumpa Uwais bin Amir ni, pergi jumpalah.
supaya dia ni beristighfar untuk kamu. Hebat, tak ada siapa kenal pun dia ni. Nabi hanya sebut nama begitu. Kemudian bila Umar jadi Amirul Mukminin, adalah rombongan daripada Yaman, daripada sebuah tempat yang bernama Qarn. Dia pun teringat, oh inilah Nabi duk pesan ke aku ni. Dia pun pergi cari rombongan tu. Dia tengok. Tak ada seseorang yang menonjol hebat, pakai serban besar ke, pakai ridak ke, pakai jubah 3-4 lapis, tak ada. Mana ni? Dia duk cari yang pakai serban besar, yang hebat-hebat, tak ada. Dia pun tanya, ada lagi ke siapa-siapa sini? Kemudian rombongan, ketua rombongan, tak ada dah, kami ni lah. Pasti ada lagi ni. Oh, dia kata ada seorang duk jauh no. Dia duk jaga unta. Orang pun tak kenal dia. Umar pun pergi, Umar kata inilah dia. Lalu Umar bin Al-Khattab pun melakukan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak kenal pun dia, tetapi sekali dia berdoa, doanya terus membuka pintu langit di sisi Allah Ta'ala. Jadi di antara kehebatan Uwais bin Amir Al-Qarni ialah dia ni amat berbakti kepada ibu bapa dia. Di antaranya kepada mak dia, amat berbakti kepada mak dia. Lalu dia mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang seperti inilah yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi hendak kita ni beramal semata-mata lillahi ta'ala, ya semata-mata kerana Allah Ta'ala, lalu kedudukan kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebuah hadis yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ala adullukum ala ahli jannah kullu dha'ifin mustad'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu wa ahlun nar kullu mutakabbirin mustakbirin jawaz. Artinya, mahukah aku ceritakan kepada kamu, tunjukkan kepada kamu sifat ahli syurga? Nabi ia bersabda kepada para sahabat, iaitulah golongan yang lemah dan dianggap sebagai lemah. Maknanya orang tak pandang pun dia. Maknanya bukan sesiapa pun. Itu maksudnya, bukan sesiapa pun. Dia ada dengan tak ada sama. Ada tak ada sama. Wujuduhu kal adam. Adanya seperti tak ada. Sementelah pula dia tak ada. Tu golongan ini. Ya. Andai kata dia bersumpah atas nama Allah, pasti sumpah itu akan dilaksanakan. Dia berdoa je, dia bercakap je, Allah makbul. Orang tua panggil mulut masin. Mulut masin. Dia cakap je, Allah makbul. Maknanya cakap je jadi. Cakap je jadi. Pasal apa? Amat makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pun sebut, mahu ke tidak aku tunjukkan kepada kamu sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka iaitulah ya mereka yang sombong dan takabur, lagi kasar dari segi perilakunya. Tengok lawan dia. Golongan ahli syurga ada sifat tawadhu, tak suka menonjol-nonjol, tak suka membesarkan diri. Itu ahli syurga. Ahli neraka sebaliknya. Bahkan di dalam tindak tanduk dia kasar, keras, tidak ada pertimbangan, tidak ada rasa kasihan belas. Tidak ada rasa kasihan belas. Sifat ahli syurga ada rasa kasih sayang, rasa kasihan belas, berlawanan. Lalu Nabi sebut kehidupan atas dunia tadi, kamu nak cari syurga ke nak cari neraka? Nak cari syurga, sifatlah dengan sifat tadi, tawadhu. Nak cari neraka, takabburlah. Itu maksudnya. Di antara sebuah hadis yang lain, sifat takabur, tawadhu ini, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah wa man takabbara
wada'ahullah aw kama qala. Barang siapa kehidupan atas dunia ada sifat tawadhu', di akhirat Allah angkat dia tinggi. Barang siapa atas dunia besar-besar diri, takabur, sombong, takabur, sombong, di akhirat Allah akan humbangkan dia. Tengok amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kehidupan atas dunia ini kita bukan cari nama, bukan cari pangkat, bukan nak sombong, bukan nak takabur, bukan nak besar diri, bukan nak bangga diri, dan juga di dalam amalan kita zero riak. Barulah kita berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan mengenai bahaya mereka yang mencari kemasyhuran dan kelebihan mereka yang banyak berdiam diri dan tidak menunjuk-nunjuk. Tidak menunjuk-nunjuk, iaitulah sifat ar-riya, dengan dikenali juga sebagai sebagai tadi asyirkul khafi. Al-khafi maknanya tersembunyi. Maknanya benda sifat hati. Sifat hati manusia. Maknanya kita tak boleh, orang lain tak boleh tahu. Pasal apa? Dalam hati dia. Allah yang mengetahui kejujuran, keikhlasan seseorang manusia. Jadi kita tak boleh nak kesan orang ni dia ikhlas ke, dia riak ke, dia apa ke, tak boleh kesan. Kan itulah nama dia khafi. Dan makna yang lain kepada khafi, dia sendiri pun tak sedar. Tiba-tiba datang duk hinggap penyakit riak. Mana payah nak bahasa yang mudah, dia nak tepih itu payah. Tiba-tiba datang hinggap dalam hati dia. Jadi doa yang kita baca tadi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah jaga hati kita daripada dihinggapi penyakit ar-riya. Bahawa yang dicari yang berupa kemasyhuran dan sebagainya, pangkat, kedudukan, semua itu adalah sifat yang keji. Sifat yang keji dan mungkin boleh membawa kepada kerosakan-kerosakan yang lain. Dia nak cari nama supaya orang kenal dia, dia pun buat benda-benda yang lebih parah daripada itu. Seperti apa? Dia memfitnah orang lain. Dia berdendam dengan orang lain. Dia menjatuhkan orang lain. Pasal apa? Supaya nama dia naik. Tengok. Asalnya nak cari nama je. Nak cari kedudukan je. Nak jadi ketua je. Asalnya hubbur riyasah. Cinta kepada nak jadi ketua. Tetapi dia nak mencapai tujuan dia, banyak kerosakan yang dia buat. Di antaranya mungkin menyebabkan dia fitnah orang lain. Dia tengok kawan ni, ni kompetitor aku, dia kata. Ni boleh lawan aku ni. Kalau tak buat sesuatu, dia naik. Lalu dia pun bunuh kawan tu, fitnah kawan tu. Tengok hasil daripada cinta kepada pangkat menyebabkan banyak kerosakan yang dia lakukan. Kemudian juga dia ni ada harta benda, nak cari nama, nak beli apa kedudukan, tidak mustahil dia melakukan rasuah pula. Tengok kerosakan yang kedua dah. Tadi duk fitnah kawan tu, duk buat spekulasi, duk buat apa. Ayat ni dia beli pula, rasuah pula, supaya orang pilih dia, angkat dia jadi ketua, ataupun undi dia di dalam mesyuarat mana, di dalam AGM mana. Nampak? Dia rasuah pula. Tengok puncanya nak jadi ketua. Banyak kerosakan yang dia jatuh, menjatuh dan seumpamanya. Jadi benda tersebut boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan keji yang lain. Jadi banyak dosa besar yang dia lakukan semata-mata nak cari benda itu. Sama juga orang nak cari harta benda dunia, sama juga. Semata-mata nak kumpul harta benda-benda dunia menyebabkan dia lakukan benda-benda haram yang lain. Nampak? Benda-benda haram yang lain. Tak kira lah harta benda yang dicari itu halal ke haram ke, semua dia kumpul. Tengok dah terlibat mengumpul benda-benda yang haram. Ataupun berniaga benda-benda yang haram.
Yang pentingnya bagi dia untung, profit yang penting bagi dia. Benda yang berniaga tu, apa yang dia berniaga itu belakang kira. Dia mungkin boleh buka apa? Kedai judi, buka kedai nombor ekor, kemudian melabur di dalam apa? Di dalam saham-saham, saham-saham yang tidak patuh syariah. Pasal apa dia nampak, oh saham ni nampak mencanak naik. Mencanak naik, terutamanya saham-saham apa? Saham-saham arak, saham-saham judi kan cepat kaya tu. Dia tak kisah dah, yang pentingnya saham tu mencanak naik. Dia pun melabur utuh. Pasal apa? Tujuan jadi kaya, lalu terlibat dengan benda-benda yang haram tadi. Kau rasakan yang lain itu akan bertindih. Puncanya niat sudah lari daripada lillahi ta'ala. Ya. Jadi mereka yang ada sifat begini, kalau Allah nak beri atas dunia, dapatlah. Kalau tak dapat atas dunia, di akhirat ianya adalah zero di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dibimbangi akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadu billah. Jadi itu yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.